Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 5, Tema 7, Kelestarian Alam. Unit 20, Teknologi Hijau. Tajuknya iaitu E-Sisa Mudah Alih. Apakah objektif yang ingin dicapai pada hari ini? Objektifnya iaitu dapat memahami dan membina 3 daripada 4 ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Dan apa pula kriteria kejayaan seseorang murid? Okay, diharapkan ada 2. Pertama, dapat memahami ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Yang kedua, dapat membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks yang diberi. Kalau ikut ini, cikgu nak fokuskan kepada 2 hari, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Pada pelajaran yang sebelum ni telah pun diterangkan tentang ayat aktif dan ayat pasif. Jadi dalam hari ini ada lagi ayat pasif dan ayat aktif. Jadi kena beri tumpuan dan perhatian. Kalau kita lihat pada hari ini, inilah telefon bimbit terpakai, telefon bimbit lama yang tak diperlukan lagi. Kemana telefon bimbit ni nak dibuang? Adakah nak ditanam dalam tanah, nak buang dalam sungai, ataupun nak buang dalam laut? Jadi kita akan tengok hari ini tajuknya tadi E-Sisa. Okay. Jadi untuk pengetahuan kamu, untuk membuat telefon bimbit, salah satu bahan yang diperlukan ialah bahan logam yang perlu dilombong untuk mendapatkan bahan tersebut. Kalau tengok dalam gambar kecil tu, adakah telefon bimbit ini akan ditanam seperti ada kubur, ada batu nisan dan sebagainya? Hari ini cikgu paparkan seberingkas berkaitan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan telefon bimbit. Kamu seronok menggunakan telefon bimbit bila dah lama kamu buang dalam tong sampah. Adakah betul cara tersebut? Kalau kita tengok telefon bimbit ni nombor 2 dia kata, antara peralatan elektronik yang mengandungi bahan logam yang berharga. Bila berharga ni macam emas berharga, bukan senang nak dapat tu. Jadi kuantitinya agak sedikit. Jadi terpaksa lombong dan sebagainya. Yang ketiga kita tengok di sini. 70% bahan berbahaya terdapat di tapak pelupusan terdiri daripada logam berbahaya yang ada di dalam e-waste. Ini salah satu bahan-bahan yang amat berbahaya. 70%. Itu seberingkas. Jadi cikgu akan terang nanti dalam petikan. Okay. Sebelum kita baca petikan bersama-sama, cikgu nak fokuskan kepada hari ini tadi. Cikgu dah beritahu iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Cikgu ulang balik semula. Ayat aktif, ayat pasif. Kita biasa dengar murid tu aktif lah, murid tu pasif lah. Ayat pun ada ayat aktif dan ayat pasif. Jadi dalam petikan nanti akan ada ayat aktif dan ayat pasif. Jadi murid-murid harus kuasai terlebih dahulu apa dia yang dikatakan ayat aktif dan apa pula yang dikatakan ayat pasif. Cikgu terangkan terlebih dahulu maksud ayat aktif. Ayat aktif ni pelaku atau objek terletak di hadapan ayat. Dia permulaan ayat. Yang kedua, ayat aktif mempunyai kata kerja yang berimbuhan men, ataupun mengkan, ataupun mengai. Manakala ayat pasif pula, objek terletak di hadapan ayat. Pelaku objek di belakang ayat. Pening dah cikgu. Jadi kalau pening, kita tengok dalam contoh ayat selepas ni. Tak hilang pening. Okay, cuba lihat sebelah. Yang pertama ayat aktif, yang sebelahnya ayat pasif. Okay. Yang pertama, Fatah menulis surat itu. Ayat aktif. Surat itu ditulis oleh Fatah. Ayat pasif. Dia tukar je. Fatah menulis surat itu ditulis oleh Fatah. Macam nak faham dah. Okay, tengok nombor 2. Kamu harus menutup pintu itu. Pintu itu harus kamu tutup. Yang ketiga, mereka membersihkan kelas itu. Kelas itu dibersihkan oleh mereka. Terbalikkan saja. Kalau tengok nombor 1 ni, Fatah di depan. Bila jadi pasif, Fatah di belakang. Kalau tengok nombor 1 tadi, menulis. Kemudian bila tukar jadi ditulis. Dah mula faham. Jadi kamu kena faham ni dulu terlebih dahulu sebelum kita cari ayat aktif dan ayat pasif dalam petikan. Ingat, mula dengan huruf ME tu, kemudian yang satu lagi DI. Dengan D. Okay, kita akan tengok dalam petikan.
Okey, mari kita tengok tajuk dia, E-Sisa Mudah Alih. Apa E-Sisa Mudah Alih ni? Afifi dan rakan-rakan mendengar ceramah semasa perjumpaan Minggu Kelab Lestari Alam di sekolah. Okey, petikan ya. Jadi cikgu akan besarkan petikan supaya kamu nampak. Selamat sejahtera murid-murid. Saya akan menyampaikan ceramah tentang E-Sisa Mudah Alih. Banyak maklumat akan saya kongsikan dengan kamu. Program ini adalah untuk memberi kita kesedaran tentang kepentingan pelupusan E-Sisa Mudah Alih secara mesra alam. Telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan aksesorinya perlu dikita semula dengan cara yang betul. E-Sisa Mudah Alih ini perlu kita serahkan kepada pengumpul. Selain itu, kita juga digalakkan untuk membaik oleh peranti mudah alih secara selamat. Dengan amalan ini, aktiviti perlombongan bahan baharu dapat kita kurangkan. Komponen berbahaya yang boleh menjejaskan kesihatan akan terhindar. Kita perlu berazam untuk menjaga alam sekitar bagi mengelakkan pencemaran. Okay, berdasarkan petikan yang berkaitan dengan ucapan sebentar tadi menerangkan tentang E-Sisa Mudah Alih. Jadi kita kena beri penekanan bahawa bukan sebarangan kita boleh buang telefon bimbit ni yang sudah tidak digunakan. Ada pelbagai cara, ada tempat yang sepatutnya. Jadi dalam petikan tersebut ada ayat aktif dan ada ayat pasif. Jadi, murid-murid cuba ingat apa yang telah cikgu terangkan tadi. Apa yang dikatakan ayat aktif, apa yang dikatakan ayat pasif. Jadi, sekarang cikgu akan beri beberapa contoh yang berkaitan dengan ayat aktif yang terdapat dalam petikan. Cuba tengok petikan balik semula. Okay, nombor 1, contoh ayat aktif. Dia ada imbuhan me cikgu cakap tadi. Okay. Saya akan menyampaikan ceramah tentang E-Sisa Mudah Alih. Okay, itu yang pertama. Contoh ayat aktif yang pertama, menyampaikan. Ingat, tu cluenya menyampaikan. Nombor 2, program ini adalah untuk memberikan kita kesedaran tentang kepentingan pelupusan E-Sisa Mudah Alih secara mesra alam. Mana dia imbuhan me? Oh, jumpa dah. Memberikan. Itu ayat menunjukkan ayat aktif. Okay, nombor 3 pula kita tengok. Komponen berbahaya yang boleh menjejaskan kesihatan akan terhindar. Mana komponen berbahaya boleh? Oh, menjejaskan. Menjejaskan kesihatan. Kena jaga. Kesihatan amat penting. Kalau kita banyak duit pun, tapi kalau kita sakit tak ada makna, kita akan terlantar di hospital. Jadi jaga. Jangan boleh menjejaskan kesihatan. Okey, nombor 4. Kita perlu beikrar untuk menjaga alam sekitar bagi mengelakkan pencemaran. Oh, ada 2. Menjaga alam sekitar, mengelakkan pencemaran. Ada 2 M tu di sini. MEN. Menjaga dan mengelakkan. Jadi ini contoh ayat aktif. Lagi satu, lepas ini kita akan cari pula ayat pasif. Dalam petikan tadi, ada juga ayat pasif. Kalau tadi kita buat 4 ayat aktif, kali ini kita akan buat ataupun cari 4 ayat pasif pula. Contoh, telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan aksesorinya perlu dikitar semula dengan cara yang betul. Okay, contoh, salah satu ayat pasif ni dia menunjukkan imbuhan D. Dikitar. Nombor 2. E-Sisa Mudah Alih ini perlu kita serahkan kepada pengumpul. Kalau tengok di sini, tak ada imbuhan D. Kalau kamu masih ingat ayat yang cikgu terangkan tadi, dalam ayat aktif tukar kepada ayat pasif, ayat aktif tukar kepada ayat pasif, contoh macam, kamu harus menutup pintu itu. Pintu itu harus kamu tutup. Tak ada imbuhan D. Okay, sama juga contoh macam kata kerja. Kata kerja mesti imbuhan me contohnya. Mak menanak nasi. Adik menolak abang. Ada imbuhan me. Tapi ada kala tak ada imbuhan pun dia boleh jadi perbuatan. Contoh, ayah baring di ruang tamu. Tak ada imbuhan. Tapi itu dikirakan perbuatan juga baring. Okay? Sekarang kita tengok nombor 3. Selain itu, kita juga digalakkan untuk membaik pulih peranti mudah alih secara selamat. Okay, kalau di sini memang jelas kamu akan jumpa. Kita tengok, digalakkan. Dan yang terakhir, dengan amalan ini, aktiviti perlombongan bahan baharu dapat kita kurangkan. Cikgu nak kaitkan sikit satu je. Nak ambil perkataan baharu ni. Ramai murid yang keliru lagi. Cikgu bagi satu formula je. Baru dengan baharu.
Apa yang membezakan? Ada murid kata ni, cikgu, baru ada 4 je huruf dia, B-A-R-U. Ada murid kata, baru cikgu, B-A-H-A-R-U. Memang ada beza ejaan. Tapi mudah je kamu ingat, kalau baru ni, dia berkaitan dengan masa. Kalau baharu ni, benda. Tapi kita mesti buat benda yang sama. Sebut perkataan yang sama, dah biasa kan? Contoh, nak membezakan, kalau menunjukkan masa. Baru sebentar tadi dia kentut dalam kelas. Baru menunjukkan masa. Kalau baharu, ayah saya akan membeli sebuah kereta baharu. Baharu tu benda. Ayah saya akan membeli sebuah rumah baharu. Okey, ingat baharu ialah benda. Okey. Jadi itulah contoh ayat aktif dan ayat pasif yang terdapat dalam petikan. Jadi cikgu harap pada hari ini kamu telah menguasai tentang ayat aktif dan ayat pasif. Sebagai latihan untuk hari ini, kadang-kadang kita dengar, kita faham. Nak tahu kita lebih faham atau tidak, kita kena buat latihan, baru kita akan lebih faham. Sebab tu dia ada membaca, ada menulis. Okay. Berdasarkan gambar, 3 keping gambar ni, cuba buat ayat aktif dan ayat pasif dalam buku latihan yang diberikan. Satu, keluarnya situ mendengar ceramah. Yang kedua, bertanya soalan. Yang ketiga, dipahami oleh Afifi. Jadi, yang pertama, kalau penceramah datang ke sekolah, kita dengar, kita fokus, kita beri perhatian. Yang kedua, kalau ada yang kita tak faham, kita bertanya. Yang ketiga, bila kita bertanya, kita dah faham dan sebagainya, kadang-kadang penceramah tu akan bagi hadiah, kadang-kadang dia bagi duit. So, kita kena fokus, bertanya soalan dan memberi kerjasama, insyaAllah. Jadi, kamu akan dapat kemahiran apa yang kamu dengar pada hari tersebut. Ini cikgu dah sediakan ruang, tiga ruang untuk kamu bina ayat aktif berdasarkan gambar yang diberi. Ini pula ruang untuk kamu menjawab ayat pasif. 3 juga. Sebagai kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini tentang pelupusan tadi ya. Jadi cikgu harap anak-anak, khususnya sekarang anak-anak pun dah ada telefon bimbit masing-masing, walaupun ada yang baru, ada yang terpakai dan sebagainya. Kalau kita rasa jadi satu trend telefon bimbit, dia satu keperluan, satu kemegahan. Ada orang setiap tahun tukar telefon bimbit. Ada orang 1 tahun tu kadang sampai 2 telefon bimbit. Ada orang pula dia pakai telefon bimbit sampai 3 telefon bimbit. Jadi telefon bimbit adalah satu yang penting yang tak dapat kita pisahkan. Tapi selepas tak digunakan, ke mana kita nak? Ada buang dalam tong sampah ke? Nak pergi tanam belakang rumah ke? Jadi yang penting, kita kena lupus cara yang betul. Kesimpulannya, kita kena selamatkan alam ini. Itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat jahtera semua. Bye.